Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke masjid pada pagi ini untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama untuk duduk lepas subuh mendengar tazkirah kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga ia menjadi amal soleh yang boleh kita tunjukkan di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Allah rekod dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah, Allah sebutkan walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Allah ceritakan kepada kita pada hari ini, direkod di dalam Al-Quran. Allah menceritakan kepada kita perkara yang akan berlaku, belum berlaku lagi, iaitu perkara yang akan berlaku di hari akhirat kelak nanti. Allah kata walau tara, kalau kamu dapat tengok. Kalau kamu dapat tengoklah. Izil mujrimun, ketika mana orang-orang yang melakukan dosa, orang melakukan maksiat, orang yang melakukan kesalahan, dihisap di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kalau kamu dapat tengok, kita ni hidup lagi pada hari ini, tapi Allah nak berikan kita gambaran, kalau kamu dapat tengok besok orang-orang yang kena hisap ni, macam mana rupa dia orang ni di hari akhirat nanti, kan? Dihisap depan Allah, berada di dalam court, berada di kandang hisap Allah, berada di mahkamah Allah. Ketika mana kita berdiri dalam kandang mahkamah Allah itu, kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita? Allah Taala kata nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka manusia ni semua ketika mana dihisap, dibentangkan buku catatan amal, amal-amal baik yang dibuat, amal-amal buruk yang dibuat, semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu manusia nakisu ru'usihim, tunduk kepala, tunduk, nakisu ru'usihim inda rabbihim, depan Allah. Apa yang boleh dibuat ketika mana buku catatan kita dibuka, ditunjukkan oleh Allah, kita tak boleh buat benda lain melainkan tunduk kepala, mengaku bahawa apa yang tercatat dalam buku amalan kita tu benar, kita yang buat. Kita tak boleh nak tolak sedikit pun. Pada ketika itu mulut kita dikunci, tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, anggota badan boleh bercakap, menjadi saksi apa yang kita buatkan. Yang boleh buat hanyalah nakisur usihim, tundukkan kepada depan Allah. Nak buat macam mana? Itulah amal yang kita buat, kata. Kemudian Allah sebut, Allah Ta'ala kata bila manusia pada ketika itu tunduk, rasa bersalah depan Allah, manusia akan sebut depan Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami dah tengok dah ya Allah. Buku catatan kami dah tengok dah. Kami dah tengok dah adanya syurga, adanya neraka, adanya azab Allah Subhanahu wa taala, adanya nikmat syurga, kami dah nampak. Absarna wa sami'na, dan kami dah dengar semua. Ini ibadat-ibadat yang kami lakukan, ini dia buku catatan kami, amalan-amalan kami dah dengar. Absarna wa sami'na. Dan pada ketika itu kita sebagai manusia, kita akan minta pada Allah, farji'na, ya Allah, ulangkanlah kami balik ke dunia. Apa yang kita minta? Kita lah semua sama-sama di depan Allah, minta dengan Allah, farji'na, ya Allah, kalau boleh balikkanlah aku ke dunia. Nak balik ke dunia, minta pada Allah. Berasa dah nampak dosa banyak kita buat, kesalahan banyak kita buat, jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, farji'na, pulangkan kami balik ke dunia. Untuk apa pulang balik ke dunia? Na'mal salihah, supaya kami boleh buat amal-amal yang salih, supaya kami buat amal-amal yang baik. Inna muqinun,
kami dah yakin dah, kata Allah. Allah Ta'ala kata ketika dihisap tu, kita dah tengok, minta dengan Allah, balik-balik ke dunia, nak buat apa? Amal saleh. Dah yakin dah ketika itu. Dah nampak azab, nampak syurga, nampak neraka, nampak hisap Allah, nampak al-mizan, timbangan Allah, yakin. Balik ke dunia Allah. Minta dengan Allah untuk buat amal-amal yang saleh. Tapi Allah record dalam surah Al-An'am, Allah sebut, walau ruddu la'atu limanuhu anhu wa innahu lakazib. Allah Ta'ala kata, kalau dia kata, tadi kalau dapat tengok bagaimana suasana manusia dihisap, kemudian Allah sebut dalam surah Al-An'am, walau ruddu, kalaulah, tapi dia tak berlaku. Walau ruddu, sekiranya mereka yang tadi nak balik ke dunia dan kami pulangkan balik dia ke dunia, walau ruddu, kami hantar balik ke dunia, Allah kata la'adu limanhu anhu. Manusia tadi yang al-mujrimun, yang buat dosa tadi, yang buat salah tadi, yang buat maksiat tadi, la'adu limanhu anhu, dia akan buat balik benda yang dia buat tu. Kalau bila dihisap dan Allah terasa banyak oleh dosa, ini salah, buat ni, ini salah semua, kemudian Allah pulangkan balik ke dunia, yang dia kononnya tadi nak amal salihah, buat amal-amal yang saleh, tapi bila pulang ke dunia tu, Allah Ta'ala kata la'adu liman wa anhu, dia buat balik maksiat yang dia buat tu, dosa tu dia buat balik. La'adu liman wa anhu wa innahu lakazibun, mereka ni golongan yang dusta je. Dia akan buat balik benda itu. Dia tak jadi baik, mau berubah. Sebab nak amal salihah, dia nak buat amal yang saleh. Amal yang saleh dia buat tu adalah ketika mana umur yang Allah berikan ada pada kita ini. Ketika mana kita dah mati nanti, rezeki kita tu dah habis dah. Rezeki yang Allah berikan pada kita tu dah habis. Takdir Allah itu telah berlaku. Apabila takdir Allah tu dah berlaku pada kita, tuan-tuan yang pagi ni, inilah kita yang hadir ni, muka orang soleh semua ni, bercahaya, munawwarin semua ni kita ni. Tuan-tuan lah nampak berjauh bercahaya. Pagi ni kita buat amal-amal saleh, datang untuk dengar kuliah subuh. Kalau tuan-tuan dekat akhirat besok tengok, oh ini amal soleh, kalau pulangkan balik ke dunia, ubah. Waktu subuh ni tak nak datang semai subuh, nak tidur dekat bilik, dia tak jadi. Dia akan datang juga. Sebab takdir Allah tu telah berlaku. Begitu juga seorang yang buat maksiat, apabila dia hisap depan Allah, kalau balikkan ke dunia, dia akan buat maksiat itu balik. Dia tak boleh mengubah takdir Allah, kerana takdir Allah itu telah berlaku. Begitulah kehidupan kita. Jadi peluang umur yang Allah beri kepada kita, dengan umur kita dah 40, 30, 40, 50, 60, 70 tahun ni, ada sedikit lagi ruang yang Allah berikan pada kita. Umur, rezeki pada kita, maka kita gunakanlah sebaik mungkin agar ianya semua menjadi amal-amal yang saleh. Tak kira lah amal saleh itu dalam erti kata kita datang ke masjid, kita solat ke, solat sunat ke, kita buat amal puasa ke, infak ke, ataupun kita bekerja. Tuan-tuan bawa Grab, keluar daripada rumah, niat, ya Allah ya Tuhanku, aku keluar daripada rumah ni, bawa Grab ni, menjadi, aku mohon kepada engkau, dia menjadi satu ibadah. Aku nak cari rezeki untuk tanggung anak, isteri kat rumah, jadi ibadah, dinilai oleh Allah sebagai amal-amal yang saleh, supaya ia nanti di hari akhirat kelak nanti, ketika mana Allah buka buku catatan kita, oh nampak, ush, aku buat Grab dulu ni, amal soleh rupanya. Beza dengan kita letakkan niat dengan kita tak letakkan niat. Innama a'malu binniat. Bila kita letakkan niat itu kerana Allah, jadikan dia sebagai ibadah, insya-Allah Allah akan nilai dia amal-amal yang saleh. Moga-moga kehadiran kita, amal-amal yang kita buat tu dipilih oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai amal yang saleh. Insya-Allah pada pagi ni kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan kitab karya
Dr. Ahmad Sanusi Azmi, 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Dan kuliah yang terakhir di sini ialah pada 2 hari bulan 9 yang lalu. Kita berada pada muka surat 26. Kita telah membaca sebanyak 5 buah hadis Nabi SAW. Yang pertama, gila kuasa satu penyakit. Yang kedua, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Yang ketiga, menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Yang keempat, pemimpin penipu diharamkan syurga Allah. Yang kelima, pemimpin mestilah kuat dan amanah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang keenam. Apa di hadis yang keenam? Larangan membantu pemimpin yang zalim. Ada rupanya hadis Nabi SAW yang menceritakan bahawa larangan daripada kita ni membantu kalau kita tahu pemimpin itu zalim. Tak boleh nak dibantu. Hadis yang keenam, surat 27. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alaikum umara'u yuqarribuna shiraran nas wa yuakhiruna salah an mawaqitiha faman adraka zalika minkum fala yakunanna arifa wala syurtiya wala jabia wala khazina. Hadis Ibn Hibban. Maksudnya daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Dua orang sahabat iaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dengan lafaz yang sama dia kata. Mereka berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan datang ke atas kamu satu zaman di mana pemimpin-pemimpin mendekati manusia yang jahat. Mereka melengah-lengahkan salat sehingga di akhir waktunya. Sekiranya kamu mendapati yang demikian di kalangan kamu, maka janganlah kamu menjadi pembantunya, pegawai keselamatannya, pemungut cukai buatnya, dan yang menjaga khazanah mereka. Ni hadis sahih Ibn Hibban, nombor hadis 4586, dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis daripada dua orang sahabat dengan lafaz yang sama, Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawa nanti akan datang satu zaman, satu ketika, zaman kita ni lah, berada pada akhir zaman, yang mana kata Nabi, umara'u yuqarribuna syiraran nas. Ada dalam kalangan pemimpin-pemimpin yang mereka ni mendekati manusia. Kita boleh tengok ada pemimpin-pemimpin, orang yang diangkat menjadi pemimpin, yang mana bila dia naik jadi pemimpin, dia akan mendekati manusia yang jahat. Bila naik, dapat pangkat, dapat kedudukan, dia pegang kedudukan itu. Jadi bagaimana dia nak mengurus, dia cari orang-orang yang jahat. Dia nak jadikan orang jahat ni sebagai orang-orang kanan dia, sebagai bonza-bonza dia, yang cover dia, memastikan keselamatan dia. Dia kata yuqarribuna syiraran nas. Mereka ini akan mencari manusia-manusia yang jahat. Kemudian wa yuakhiruna salah an mawaqitiha. Mereka ni, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, ciri pemimpin yang kedua bentuk begini, mereka ni melengah-lengahkan, mengakhirkan solat daripada waktunya. Maksudnya kalau semayang tu memang ambil ujung-ujung waktu. Zuhur pukul 1:30 dia ambil, dekat-dekat pukul 4 baru dia semayang. Jenis macam tu, bukan nak semayang di awal waktu. Sedangkan Nabi ajar semayang kena awal waktu, kan? Ni memang di ujung-ujung aja. Maksudnya bab solat ni dia tak ambil berat sangat. Itu yang kedua. Kemudian dengan dua perkara ini, Nabi ajar kita, kalau kamu jumpa, dia kata, manusia yang jadi pemimpin bentuk begini,
Bila dia naik jadi pemimpin, dia cari orang yang jahat, jadi orang kanan dia, pembantu dia. Kemudian kalau tengok dulu dia solat, okey, awal waktu semua sekali, masa nak dapat undi lah kot, datang awal, rajin semua kan. Tapi bila dah dapat jawatan, payah pula nak tengok muka dia kan, susah nak tengok muka dia. Tapi dia menjadi orang yang tengok semayang pun lewat-lewat, sibuk lah, itulah, inilah, macam-macam alasan. Semayang tu ujung-ujung waktu je. Ada dua ciri ni kata Nabi SAW. Dia berkawan dengan orang yang jahat, kemudian semayang pun dah nampak lewat-lewat. Nabi kata, faman adraka zalik, sekiranya kamu mendapati perkara itu berlaku dalam kalangan kamu, kata Nabi, faman adraka zalika minkum, kamu nampak dia tu ada pemimpin dalam kalangan kamu, begitulah akhlak sifat dia, maka kata Nabi SAW, Nabi larang kita beberapa perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, fala yakunanna arifah, jangan kamu menjadi pembantunya. Bila kita nampak pemimpin tu begitu akhlak sifatnya, kita jangan jadi pembantu dia, jangan jadi penolong dia. Sama ada pemimpin dalam bentuk politik ke, sama ada ni pemimpin jadi bos kita, bos yang baru datang. Ini pemimpin ni maksudnya orang yang memimpin. Kita ada bos lama tu takdir Tuhannya kena pindah tempat lain, naik pangkat, dapat bos baru kan. Bos baru ni naik pangkat, daripada pangkat dia rendah naik pangkat jadi bos kita, bos baru. Tapi mula masuk tu, tengok dengar cerita bos ni dulu bagus kata kan, tapi sejak naik pangkat ni jadi bos kita lah, dah nampak dia ada orang kanan-kanan dia berkawan pun cari orang yang kurang baik kan. Kemudian solat pun dulu nampak bagus, bos kita kan. Tengok maka Nabi pesan, Nabi kata bila nampak ada akhlak begitu, maka jangan kamu jadi arifah. Arifah ni kita jadi pembantu dia, duk support dia, duk bantu dia, duk beri sokongan pada dia. Mentang-mentang dapat bos baru, kita pun nak berbaik-baik dengan bos kan, duk melobi kan, supaya kita tu ada kedudukan di sisi bos itu. Nabi dia larang, fala yakunanna arifah, jangan kita jadi pembantu dia. Maksudnya dah nampak perangai dia gitu, dengan solat tak jaganya, dengan kawan dengan orang tak baik, kita pula duduk sekali dengan dia, support apa yang dia buat. Itu yang pertama Nabi larang. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala syurtiyah, jangan kamu jadi pegawai keselamatan dia. Kalau kita ni jadi polis, pegawai keselamatan lah, jadi polis. Jangan kita menjadi pegawai keselamatan, memastikan dia tu selamat. Dah tahu dah perangai buruk dia tu tadi kan, kita pula jadi tukang cover dia. Jadi pegawai keselamatan, memastikan dia ni berada dalam keadaan selamat dengan perangai dia begitu, dengan akhlak dia sedemikian. Sepatutnya dia kena buat, bagi contoh, bila dapat kedudukan jadi bos, jadi orang yang ada kuasa, sepatutnya dia kena berkawan dengan orang yang baik-baik kan. Sepatutnya dia solat dia tu sebelum masuk waktu tu, dia yang ingat, lagi 10 minit nak azan ni, jom kita berhenti, kita datang solat. Lagi 5 minit nak azan, tengah meeting tentulah dia bos dia jadi chair, dia chair jadi pengurusi. Dia tengok ni lagi 5 minit nak azan ni, kita berhenti kejap, datang salat kan. Kalau saya dulu masa belajar dekat Ummul Qura University dekat Mekah, Mekah ni satu-satunya universiti yang berada dalam tanah haram, Ummul Qura University. Masa saya belajar kat sana, ini suasana belajar kat sana, dia memang jadi kebiasaan, culture. Kalau azan, kita maghrib, isya, subuh semayang Masjidil Haram, sebab dia dalam 3 km je daripada Masjidil Haram. Maghrib, isya, subuh kami memang semayang Masjidil Haram. Zuhur dengan asar kita semayang dekat universiti, dekat jamiah. Dia ada masjid jamiah. Jadi syekh-syekh yang ajar dalam kelas ni, dia punya bagaimana sifat mereka ni menjaga waktu solat, dia memang menjadi kebiasaan, menjadi adatnya begitu. Bila tengah ngajar-ngajar ni, dengar azan, Allah, dengar je perkataan Allah itu, berhenti. Syekh tu ambil kitab, tutup, sepatah tak dia, maafi kalam, dia tu maafi kalam,
Tak ada cakap dah. Dengar Allah, ambil kitab, tutup, terus jalan. Tak ada nak tengok orang, terus jalan pergi ke masjid. Bukan lama, pergi semayang. Semua pelajar dia memang begitu. Itu undang-undang. Memang biasa standard. Yang belajar Ummul Qura Universiti, Jamiah Islamiyah Madinah, memang suasana je begitu. Azan dia semua berhenti. Tuan-tuan kalau biasa, yang biasa pergi umrah, pergi haji, kan waktu azan ke kedai semua wajib tutup kan. Suasana dia begitu. Kami di universiti memang azan je tu berhenti. Dia tak lama, lebih kurang dalam 15 minit je. Pergi, terus ambil wuduk, kemudian terus semayang. Lepas semayang, terus masuk. Masuk tu bosyeh dalam. Semua kelas dan pelajar-pelajar semua wajib. Wajib. Tak ada siapa boleh duduk dah dalam kelas. Dia menjadi benda tu jadi kebiasaan. Dan benda yang baik begini, dia culture tu dia tak ada kat Malaysia. Saya pun ngajar universiti dengan Universiti Melaya. Dia tak ada. Kalau kita kat Malaysia ni, ialah dia hours tu ada yang pukul 1 hingga pukul 2 kan. Ada yang pukul 4 hingga pukul 5 ngajar. Tapi dia tak ada, suasana tu dia tak ada. Tak ditrain, tak dijadikan satu kewajipan. Ngajar 1:30 Zuhur azan, relax, bersyarah, relax. Habis kuat pun berhenti je lah, tunggu habis azan kan. Berhenti habis azan, sambung ngajar kan. Waktu panjang, macam-macam lah alasan. Justifikasi tu, semua orang cerdik pandai, macam-macam alasan boleh buat kan. 1001 alasan lah, itulah, gini lah, macam-macam. Semua rasional. Banyak bawa hadis Nabi kata gini kan. Macam-macam alasan. Tapi sebenarnya mana yang terbaik? Kita boleh tepuk dada tanya iman kita. Sebenarnya kita jujur sebenarnya mana yang baik. Bukan berhenti lama. Berhenti dalam 15 minit pergi buat salatnya. Pergi ambil wuduk salat. Jangan banyak cakap, sembang. Pergi salat. Culture tu dia tak ada dekat sini. Kat sini tak ada. Boleh katakan sebuah universiti lah lebih kurang dia. Dia punya tidak dididik. Maksudnya anak-anak kita tu tak diterin begitu. Bukan setakat peringkat universiti, sekolah pun. Sekolah rendah, sekolah menengah. Kita tak jadi culture tu. Tuan-tuan kalau pergi Saudi, dia memang daripada sekolah rendah tu dia train dah. Sebab itu benda tu, dia jadi kebiasaan. Kami yang belajar, bila kita masuk, macam ni suasananya. Kita suasana Malaysia tak gitu kan. Berhenti. Sorry. Tapi nak ceritanya, bukan semua baik tuan-tuan. Ada yang nakal-nakal ni ada. Arab Saudi ni, buat dia nakal tu ada. Yang jenis kaki merokok, dia orang ni ada juga. Zaman situ tahun 2000 tu. 2001 masa belajar sana dulu. Zaman itu, merokok ni dia hukum dia memang haram. Saudi dia memang haram. Tapi zaman tu dia payahlah nak beli rokok tu. Dia kata sigaret kata rokok. Payah nak dapat rokok ni. Jadi kalau tuan-tuan pada zaman tu, kalau pergi nak cari rokok memang payah. Kena bawa pada Malaysia lah kan. Yang jenis kaki rokok tu kan. Payah. Jadi mereka budak yang nakal-nakal ni, Arab Saudi ni, time orang pergi semayang, time tu mereka ni akan dengan geng dia ada kaki dah, ada kelik-kelik dia tu, pergi belakang imarah, belakang bangunan, duduk merokok. Ada geng dia budak ramai kan, ada jenis nakal gitu ada, duduk belakang. Orang semayang dia pergi merokok. Kemudian orang masuk kelas, dia masuk balik. Bila masuk balik, aircon kuat. Aircon Saudi dia mau pakai aircon kuat. Aircon kuat, Syekh pun masuk. Syekh masuk. Isyahada, kata. Isyahada, apa ni? Isyrihada. Ni bawa apa ni? Dia kata. Kata lah. Budak-budak yang nakal-nakal. Tapi suasana tu begitu dia. Di Mekah. Okey. Lagi ke situ pula cerita dia tadi. Okey. Kemudian Nabi SAW sebutkan, faman adraka zalika minkum fala yakunanna arifa. Jangan jadikan jangan kita itu menjadi pembantu kepada mereka. Kemudian jangan juga menjadi syarid, jadi pengawal dia. Pengawal keselamatan dia, kita dok cover pemimpin yang sedemikian. Itu yang kedua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jabian. Jabian ni maksud dia jangan kita jadi pemungut cukai. Tukang pungut cukai, tukang kutip ufti ni, kan? Dah tahu pemimpin tu pangai begitu, kita ni diarah tukang pergi pula kutip cukai. Jadi Nabi larang. Kalau zaman dulu kalau kita tengok cerita ni, jenis pemimpin jahat ni dia akan ada orang bawah-bawah dia ni yang dia beri arahan tukang
tukang kutip cukai. Jadi orang yang kena kutip tu dia tengok muka ni lah, muka antara muka-muka penjahat yang datang minta duit dengan dia. Jadi Nabi larang kita ni bersekongkol dengan pemimpin sedemikian. Kalau boleh kita elakkan. Tapi kalau kita kena kerja dengan kerajaan, memang dah suasananya tak boleh nak elak tu. Yang tu tuan kena banyak istighfar lah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada pemimpin yang sedemikian. Negara ni tak apa, negara kita ni pemimpin baik-baik semuanya insya-Allah. Kemudian yang keempat Nabi sebut wala khazina, dan yang menjaga khazanah mereka. Kita ni jangan jadi tukang jaga harta mereka. Dia ada khazanah. Setiap pemimpin ni dia ada peti simpanan dia kan, ada harta dia. Kita ni tolong jaga harta mereka. Jadi empat perkara yang Nabi larang. Jadi pembantu Nabi larang, jadi pegawai keselamatan pun Nabi larang, nak tolong dia bantu untuk cukai pun Nabi larang. Kemudian kalau dia ada harta, kita jagakan harta dia pun Nabi larang. Itu empat perkara. Sebab apa? Sebab pemimpin dia ada dua sifat. Sifat yang pertama, dia ni duk berkawan dengan orang yang jahat, cari orang jahat untuk jadi kawan dia, suka pada orang jahat. Dan kedua, dia ada perangai salat dia mengakhirkan salat. Jadi kita kena duduk jauh-jauh sikit, biar bos kita tu kalau nak kata bos dia nampak kita ni tak selesa dengan dia. Bos ni dia faham, bila dia jadi pemimpin, dia nampak orang bawah dia ni, bila dia naik atas, dia tengok mana yang dia boleh makan kan, bawah-bawah ni kan. Dia kenal, ini boleh makan, yang ni boleh naik, tengok yang ni nak melobi dia, yang ni ada Kalau kita dapat pemimpin begini, kita duduk jauh sikit. Jadi bos tu dia akan nampak lah, nampak yang ni bawah aku ni, tapi dia ni nampak macam tak berapa selesa. Dia nampak suasana itu kita kena bina. Jadi dia pun bila dia nak arah kita sesuatu, dia pun berkira-kira kan. Tak adalah kita tu terlalu hampir dengan dia. So benda itu kita kena buat dalam suasana kehidupan kita yang kita dah tak boleh nak lari, tak boleh nak elak. Maka kita kena bina border sedemikian. Moga-moga kita ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala bila berhadapan dengan keadaan sedemikian. Kita tengok ulasan daripada pengarang. Yang pertama dia kata, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahawa akan datang satu zaman nanti di mana pemimpin-pemimpin ketika itu suka mendampingi manusia yang jahat. Malah mereka memandang ringan urusan solat sehingga dilihat melengah-lengahkan waktu solat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang bertemu atau sezaman dengan pemimpin-pemimpin seperti ini, maka janganlah menjadi pembantu buat mereka. Kalau kita ni ada ruang dan peluang, boleh tukar ke jabatan lain ataupun boleh pindah ke bahagian lain, maka kita sebaiknya kita minta. Cakap baik-baik, rasa tak apa selesa, bagilah apa-apa alasan yang munasabah untuk kita sebut, supaya kita tak duduk bawah pemimpin sedemikian. Kan, kalau pemimpin tu dia tengok, dia faham, dia nampak kita tak selesa, kalau ada ruang dia akan pindahkan kita. Dan pemimpin yang sedemikian pun sebenarnya dia tak selesa orang-orang bawah dia ni yang tak nampak, tak berapa beri kerjasama, dia pun tak selesa sebenarnya, kan. Tapi takkanlah dia nak bagi arahan. Tapi kalau kita berada waktu sedemikian, maka kalau ada ruang kita tukar, ambil lah, cari bos yang lebih baik gitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, ketika mendapatkan hadis ini, Al-Imam Ibn Hibban meletakkannya di dalam satu bab yang dinamakan, so ulama-ulama hadis ni bila datang hadis-hadis Nabi ni, dia akan ada bab yang dia buat nak menerangkan tentang maksud hadis itu. Maka Al-Imam Ibn Hibban diletakkan di bawah bab zikrul ikhbar amma yajibu 'alal mar'i 'inda zuhuril umara usu min majanibatihim fil ahwal wal asbab, iaitu bab yang menyebutkan tentang apa yang wajib dilakukan oleh seorang lelaki ketika munculnya pemimpin yang jahat, iaitu dengan menjauhi mereka dalam setiap keadaan dan juga sebab. Tengok, bila datang hadis ni, ulama hadis ni dia buat satu bab tajuk kepada hadis tu supaya kita faham sebenarnya untuk apa hadis-hadis yang dilonggokkan dalam bab itu. Maka dia letakkan satu tajuk yang besar bagi hadis-hadis begini. Dia letakkan apa? Bab yang menyebutkan tentang apa yang wajib dilakukan oleh seorang lelaki. Kita lah, apa yang wajib kita lakukan
sebagai seorang lelaki, seorang pekerja yang bawah pentadbiran seseorang tu, yang mana ketika itu pemimpin yang memimpin itu bukan orang yang jahat, yang mana kita kena menjauhi mereka dalam setiap keadaan dan juga sebab. Jadi kita bersama dengan pemimpin ni, ada kadang-kadang dia, ada sebab-sebab dia yang kita kena bersama dengan dia. Jadi setiap keadaan, setiap sebab tu kita kena cari elok. Jangan duduk dengan orang sedemikian, ya. Itu disebut dalam Sahih Ibn Hibban. Melalui penulisan tajuk bab ini, Al-Imam Ibn Hibban seakan ingin menegaskan kepada kita tentang kewajipan menjauhi pemimpin yang jahat, apatah lagi membantu mereka dalam melakukan kezaliman. Satu kewajipan kita jauh pemimpin tu. Kita tak ada kemampuan nak tegur dia, rasa bukan level kita lah nak tegur dia kan. Rasa besar sangat, kita ni rasa kecil, marahin sangat. Itu satu menjadi kewajipan, kata Ibn Hibban. Kemudian apatah lagi membantu mereka dalam melakukan kezaliman. Jangan kita bersekongkol membantu mereka buat benda-benda yang zalim. Kemudian yang ketiga, kata pengarang, hadis ini turut mengingatkan kepada kita bahawa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mendampingi orang yang saleh. Apabila pemimpin mula mendampingi orang yang jahat, maka jauhilah mereka. Sepatutnya, kata pengarang, dia kata, bila baca hadis ini, sepatutnya kita kena faham pemimpin bila diangkat jadi pemimpin baik ni sepatutnya mendampingi orang-orang yang saleh. Itu yang hadis Nabi sebut. Dua golongan, al-ulama wal umara. Bila umara ni naik, dia jadi pemimpin, maka dia akan mendampingi ulama, mendampingi orang yang baik, orang yang saleh. Bila dia mendampingi orang-orang yang saleh, barulah pentadbiran, pengurusan yang dia buat dalam satu tempat, sebuah negara itu ikut landasan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersasar. Sepatutnya sedemikian, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, kata. Atas dasar itu, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bil amiri khaira ja'ala lahu wazira sidqin. In nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Wa idza aradallahu bihi ghaira zalika ja'alallahu lahu wazira su. In nasiya lam yudzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kebaikan buat seseorang pemimpin. Pemimpin ni yang Allah nak dia jadi baik itu bagaimana? Kan? Bila Allah Taala angkat seorang tu jadi pemimpin, Allah Taala nak jadikan ini orang baik. Bagaimana katanya? Maka dijadikan buatnya menteri atau penasihat yang benar. Kita boleh tengok. Bila seorang tu diangkat jadi pemimpin, Allah Taala nak jadikan pemimpin orang yang baik. Bagaimana tanda dia? Kita boleh nampak. Allah jadikan dia ni ada menteri-menteri dan penasihat-penasihat yang benar, yang baik, menceritakan tentang kebaikan, ceritakan tentang Al-Quran, hadis, bagaimana mengurusnya dengan baik. Sekiranya dia lupa, pemimpin ni tadi lupa, maka penasihatnya akan mengingatkan dia. Itu penting. Bila dia ni ada ciri baik, mendampingi orang yang baik, orang yang soleh, maka orang yang soleh ni akan memberikan nasihatnya kepada dia. Maka penasihatnya akan mengingatkannya. Sekiranya dia ingat, penasihatnya akan membantunya. Kalau dia ambil nasihat daripada orang-orang yang soleh, yang membantu orang baik, maka penasihatnya itu akan membantu. Penasihat itu akan jadi membantu dia dalam dia menguruskan. Namun sekiranya Allah berkehendakkan yang selainnya, Allah Ta'ala nak jadikan pula yang tidak baik, kan? Maka dijadikan pemimpin itu mempunyai penasihat yang jahat. Ini Nabi sebut. Ciri pemimpin yang baik, dia akan dapat pembantu orang yang baik. Ciri pemimpin yang tidak baik, yang buruk, Allah jadikan juga pembantunya dalam kalangan orang yang jahat. Begitu. Apabila dia leka, penasihatnya membiarkan aja. Yang mana kalau pemimpin yang tak baik ni, dia pula leka, penasihatnya pun jenis tak bagus, dia biarkan aja. Tengok bos relax, pagi tu pun relax lah, dia kata. Line clear, dia kata kan, biar dulu kan. Gitu. Dia kata. Apabila dia leka, penasihatnya biarkan aja, tak memberi peringatan kepada pemimpin tersebut. Apabila dia ingat untuk melakukan kebaikan,
penasihatnya tidak membantunya. Tapi kalau pemimpin tu pula, dah lah dia tu tak baik, tiba-tiba alamak, rasa macam nak buat benda baik lah kan. Dah banyak sangat benda tak baik buat, nak buat benda baik, dapat pula pembantu yang tak baik. Dia pembantu macam mana? Alamak, bos ni tiba-tiba dah berubah angin pula kan. Kan? Pembantunya pula tidak membantu dia. Ni ciri-ciri pemimpin semikian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sebut dan Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud nombor hadis 2934. Kemudian yang keempat kata pengarang, apabila para pemimpin itu telah mula mendekati orang-orang yang jahat, maka ketahuilah bahawa ia adalah satu petanda yang tidak baik. Ingatkah kita tentang kisah Firaun, seorang pemimpin yang zalim? Allah menceritakan kepada kita bagaimana Firaun mempunyai penasihat atau pembantu yang jahat, iaitu Haman. Kita tengoklah cerita Firaun ni, memang cerita yang masyhur, dan dia ada pembantu yang jahat. Siapa dia? Haman. Orang kanan dia pun jahat macam dia juga. Kisah Haman ini diabadikan dalam Al-Quran, namun diulang sebanyak 6 kali, di mana kesemua kisahnya disebut bersama dengan Firaun. Maksudnya bila sebut aja Firaun, ada Haman, sebut Haman, ada Firaun. Ni geng-geng orang yang jahat. Ini menunjukkan betapa rapatnya hubungan Haman dan juga Firaun dulu. Firman Allah Ta'ala sebut, inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khatiin. Bila Allah sebut sesungguhnya Firaun dan Haman serta tentera mereka berdua adalah golongan yang bersalah. Allah Ta'ala tak sebut pemimpin itu aja, tapi Allah Ta'ala kaitkan pemimpin itu dengan orang kanan dia, hidup support dia buat jahat. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wa junudahuma, dan tentera kedua orang ini. Allah tak sebut tentera Firaun, tapi Allah Ta'ala sebut tentera kedua-duanya. Maksudnya dua-dua ni perangai sama-sama jahat. Kan? Bila buruk tu dia tak lepas. Dia tarik sekali. Kata. Perhatikan ayat ini bagaimana Allah menyebutkan nama Haman dan Firaun dalam satu ayat. Malah Allah menggunakan lafaz tentera mereka berdua, seolah Haman dan Firaun mempunyai kedudukan yang sama, iaitu Tuhan dan penasihatnya sama-sama bersalah. So, maksudnya bila kedudukan pembantu kepada pemimpin yang jahat ni, nama dia pun nampak buruk juga, dan dia diletak pada level yang sama. Jadi kita boleh dapat pemimpin yang tak baik, kita duduk bersekongkol dengan dia, jadi pembantu dia. Bila sebut buruk tu, orang kata dia ni tu orang kanan dia yang tu lah, kan? Dia akan kait juga sekali. Ni pemimpin ni lah, tu orang kanan dia yang tu sama, kan? Ayat sama dia kata, kan? Itu yang pengajaran boleh kita ambil. Kemudian yang ketujuh, pengarang dia sebut, menurut Ibnu Kathir, Haman adalah menteri yang menasihati Firaun dalam perkara merosakkan. Benda-benda yang merosakkan ni, Firaun dia akan dapat idea daripada Haman. Kata. Bahkan apabila ada agenda yang jahat, Firaun akan mengarahkan Haman untuk melakukannya. Seakan mereka saling membantu dalam usaha kejahatan. Jadi Firaun ni, Haman ni nak benda-benda yang rosak, nak merosakkan masyarakat, nak merosakkan sesuatu, jumpa Haman. Dia memang bagi good idea. Macam mana cara nak merosak. Dan kalau Firaun ada idea pula, begitu Haman. So, Haman buat. Dia kata. Penasihat yang jahat dan merosakkan ini ada di mana-mana. Kata pengarang. Ada sahabat yang menasihatkan kejahatan buat kawannya. Kita pun ada, tuan-tuan, kehidupan kita. Kita ada kawan. Ada kawan kita kalau jumpa ni, alah, muka dia kau tengok nampak masjid, kan? Ni muka masjid lah, tuan-tuan lah ni. Muka-muka masjid. Kalau kita dapat kawan-kawan tu kan yang kurang baik, mungkin lah. Kalau ada yang baik, dia tengok muka kita, tengok muka kau ni memang ingat masjid je, kan? Dia pun macam nak lari-lari je, kan? Macam takut-takut je dengan kita, kan? Tapi kalau kawan yang kurang baik ni, bila jumpa dia, mesti ada idea dia. Asyik jumpa dia yang ada je idea jahat dia, kan? Itulah, inilah, kata, kau ni apa masalah, kan? Ada orang sedemikian. Ada penasihat yang menasihatkan perkara yang mengelirukan kepada menterinya, yang akhirnya mereka tidak sedar akan kemungkaran yang dia bawa. Ada juga bentuk penasihat yang dia pandai, pusing-pusing, dia punya poin yang nak sampaikan, yang mana membawa kepada kerosakan. Okey.
Kemudian yang kesembilan kata pengarang, atas dasar itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menghuraikan tentang hadis kepentingan bersahabat dengan sahabat yang baik, menyebutkan tentang Haman dan juga Fir'aun ini. Beliau menjelaskan bahawa seorang pemimpin itu menjadi rosak disebabkan oleh penasihat mereka yang jahat dan merosakkan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kata dia, unzuru ila Fir'aun ma'ahu Haman. Perhatikan apa yang berlaku kepada Fir'aun yang memiliki penasihat yang rosak, iaitu Haman. Sebab itu dalam riwayat menyebutkan al-mar'u ala dini khalili fal yanzur man yukhalil. Seseorang itu agama dia berdasarkan agama kawan dia. Maka tengok kawan dia siapa. Kita kalau nak kenal seseorang tu, jangan tengok dia. Kita tengok siapa kawan dia. Kalau kawan dia tu, itulah perangai dia kan. Dia duduk kawan lain, nampak macam baik kan. Tapi kawan dia jin, syaitan, iblis kan. Janganlah percaya. Dia tu memang bapa iblis lah kalau macam tu kan. Kalau itu kan kawan-kawan dia kan. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kita tengok siapa partner, kawan-kawan rapat dia. Itu yang ke-9. Kemudian perhatikan apa yang ke-10 kata pengarang, kata Al-Imam At-Tabari pula turut merekodkan kisah bagaimana Fir'aun pernah tertarik dengan pendekatan dakwah Nabi Musa yang menegur kesesatannya. Namun setelah berjumpa dengan Haman, dia kekal atas kejahatannya setelah dinasihatkan oleh penasihatnya yang tadi. Imam Tabari disebutkan Fir'aun ni dia pernah bila dia ada mendengar dakwah Nabi Musa yang tegur tentang sesat dia. Jadi Fir'aun ni, walaupun dia ni, Fir'aun ni istilah pembesar kan, kalau kita kata macam agung, raja, itu Fir'aun kan. Jadi bila dia dengar Nabi Musa cerita tentang kesesatan, dia tengok betul juga apa Nabi Musa cakap ni, gini ada gak rasa bersalah tu kan. Tapi bila dia dapat pembantu yang tak baik ni, pembantu dia bagi nasihat yang tak baik, bila dengar Haman kata salah bos, dia kata ini semua cerita-cerita macam ini kita tak boleh dengar, kita kena begini. Maka dia terpengaruh dengan Haman yang memberikan nasihat yang buruk untuk dia. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Okey. Kemudian yang terakhir yang ke-11 kata pengarang, begitulah seharusnya kisah Haman ini mengingatkan kita bahawa pemimpin yang baik akan menampingi orang-orang yang saleh. Melalui hadis di atas juga Rasulullah telah pun menitipkan pesanan, andai seorang pemimpin itu telah mula mendekati orang yang jahat, maka jauhilah mereka dan janganlah menjadi pembantu mereka yang menyebabkan kezaliman berlaku. Ada 11 poin yang disebutkan oleh pengarang. Apa yang dapat kita belajar daripada hadis yang ke-6 ini, yang mana pengarang diletakkan tajuk larangan membantu pemimpin yang zalim. Nabi sebut dua ciri tadi, dua ciri pemimpin yang zalim. Apa dia? Satu, bila ni diangkat jadi pemimpin, yuqarribuna syiraran nas. Kita nampak dia ni mula dulu okey, kemudian bila angkat jadi pemimpin, dia ni akan mendampingi orang yang jahat. Dia cari mana bonza-bonza, ahlong kan. Dia mula berkawan jenis macam tu. Dia nak memastikan kedudukan dia tu selamat. Dia kena cari orang jahat sebab orang jahat ni takut serang dia, so dia berkawan dulu. Ada jenis macam tu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, dulu rajin semayang, elok, tengok dia dah mula longgar dah bab solat tu. Tu dua ciri tu. Maka dengan dua ciri tu, kalau kita nampak ada pemimpin sedemikian, Nabi kata jangan jadi pembantu wala arifah wala syartiyah, jangan jadi pembantu dia, jangan jadi pelindung dia, jangan jadi pengawal dia, jangan jadi tukang kutip cukai untuk dia, dan jangan jadi kita ni menjaga khazanah dia. Jangan kita terlibat dengan pemimpin sedemikian. Jadi insyaAllah tuan-tuan, moga-moga hadis-hadis seperti ini menjadikan kita ini lebih memahami pemimpin yang sepatutnya kita pilih. Kalau kita nak pilih pun kita tahu ini track record dia begini, kita tak ambil lah pimpin sedemikian. InsyaAllah kita fahami amal dan sampaikan insyaAllah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sila, boleh. Macam membantu
memangkah. Secara umum kita boleh nampak kita memangkah tu dia ada elemen kita membantu. Maksudnya kita memangkah seorang pemimpin itu maksudnya kita kena kenali. Sebab sebelum ni pun kita ada baca hadis. Sebab dalam suasana kita pada hari dengan sistem perundangan, sistem kehidupan kita pada hari ini yang diamalkan, maksudnya kita memangkah tu adalah kita pilih. So bila yang kita pilih tu kita kena tanggungjawab lah apa yang kita pilih gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.